الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس وإلا فمتنجس. وفي المجموع عن شيخ النصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب وعن الجويد تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في ماء وعمت البلوى به وأما ما يوجد. Qala Syekhuna, kata guru kami Ibn Hajar Haytami, waladhi yazharu, qaul yang azhar, yang jelas nyata di kalangan ashab Syafi'i, annahu in taghayyara an halihi qabla al-bal'i, bahawasanya in taghayyara, jika berubah ia asal bicara mengenai makul tu kan, in taghayyara an halihi qabla al-bal'i, sebelum telan, walau yasiran, fanajisun, jadi asal yang terdekat dia bicara mengenai masalah biji-bijian, aku percaya biji kopi, biji rambai, biji rambutan, bila bahasa itu, walaupun payah nak cari orang tertelan biji rambutan rambai, kopi, atau pada binatang lah. Kalau kat kita ni biji rambai, biji lansat pun ni orang tak telan lah. Biji lansat ni obat makan, memang pahit. Ada yang kunyah tu orang tua-tua dulu memang hak tu antara ubat dia lah. Dia bukan makan nak sedap tu je, tapi dia ada ubat tu, perubatan tu. Jadi kalau benda-benda yang jenis bijian macam ni, bicara lepas, kalau dia makan berak sekalipun, kalau ditanam tumbuh, dia bukan najis, dia mutanajis. Dan yang terdekat disebut tak dibicara mengenai benda yang masuk dalam perut lain pada biji-bijian. Jadi kalau makanan yang makan, memang ada semalam saya sebut mengenai istilah istihalah dengan istihlak kan? Benda yang istihalah, istihlak. Kalau makan jadi taik, tu nama istihlak. Nak ubah langsung rupa dia dah istilah binasa, hancur dah. Kalau muntah ni bila masuk dalam perut, walaupun rupa nasi, bila dah masuk keluar balik, yang tu dipanggil istihalah, walaupun masih rupa biji nasi lagi, tapi bila dah masuk perut, dia dah istihalah. Daripada asal benda makan, dia jadi nama muntah. Istihalah tu istilah dia, tak boleh ambil lah, walaupun masih rupa nasi bila dah telan. Yang tu tang situ kot nak sebut, tapi macam muskil sikit baca tu. Qala Syekhuna waladhi yazharu, qaul yang zahar annahu ghairul habbi, ni lain daripada biji-bijian. Domain ke situ, pasal dia sebut ulama lain tak bicara, tapi Ibn Hajar sebut qaul azhar, yang zahir, in taghayyara an halihi, jika berubah ia, ghairul habbi, lain daripada biji-bijian tu, daripada hal dia, qoblal bar'i, sebelum daripada telan. Telan nak, bar'i telan kan. walau yasira,
qabla bal'i, sebelum ada telan. Walau yasiran, walau kana taghayyur tu kata dia qabla bal'i ni yasiran, walaupun sedikit. Jadi benda yang masuk dalam mulut dah kunyah taghayyara an halihi. Jadi nasi dah hancur jadi, tambah nasi dah hancur lah bahasa kita, taghayyara kan. Sebelum telan tu dah hancur lah, taghayyara an halihi qabla bal'i. Sebelum telan dah kunyah hancur. Untuk masuk, dan dia kata taghayyara ni walau yasiran, walau kana taghayyuru qabla bal'i, sebelum daripada telan tu sekalipun sikit. Maksudnya asalnya beras tu panjang, masuk mulut, kunyah, patah dua. Katalah itu. Betul muntah, apa jadi? Fanajisun, najis. Jadi kena takdir kalam macam tu lah. Kalau tidak nanti, kalau sebelum telan hancur, takkan jadi najis. Pasal masih dalam mulut lagi. Kita bicara ni masalah muntah ni. Masalah muntah. Jadi bila gigit hancur, masuk ke mulut, keluar. Jadi memang dah tak rupa asal lah. Tapi kalau ikut seingat saya, kalau muntah ni walaupun rupa asal lagi, beras tu, rupa seberas biji tu beras tu. Masuk, keluar. Rupa biji beras, biji. Tapi masuk beras tu, nasi, bukan beras. Beras. Tapi beras pun kalau ikut sama. Beras. Dia makan beras, dia kunyah beras. Biji beras tu sebiji. Masuk perut, keluar. Najis. Dia muntah. Betah lagi nasi. Kalau yang tak boleh tanggung, padi. Masuk padi. Buh je lah kita hukum. Boleh ke telan padi? Telan nanti tengok. Tapi jangan telan, mati naya. Masuk, muntah. Keluar padi. Kan padi tumbuh, tanam. Tu tak ni. Pasal padi bila dia ada kulit tu, biasanya perut kita dia tak boleh proses. Kan macam biji rambutan, biji rambai, yang keluar sebagai najis, tahi, dia akan hukum suci situ. Pasal apa? Tumbuh, tanam, tumbuh. Biji kopi, apa kita sebut, kopi lawak apa malah kan. Yang Musa makan apa tu. Situlah bicara dia. Wala yasirun. Wa illa, sekian tidak, wa illam yataghayyar an halihi qabla al-ba'i. Jadi kalau ikut Ibn Hajar ni, dia kata kalau masalah muntah, masuk dalam mulut, dia tak kunyah, dia kulum. Kalau makan coklat misalnya, coklat biji, masuk mulut, dia tak kayuh lah macam tu lah. Kan? Masuk mulut. Telan. Muntah. Keluar coklat. Faham tu? Faham muntah najis tu. Muntah najis. Maksudnya kalau basuh, cuci, dia makan. Tapi faham tu dijamit macam tu lah. Kalau benda-benda yang ma'ik, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau jamit, situ robek dia. Tu pun kalau faham sendiri, muntah ni, muntah filhal. Kalau dia dah duduk dalam masa yang tempoh tertentu, lepas 2 jam, 3 jam, buat muntah. Tapi keluar nasi juga lagi. Atau kalau saya sebut tak nasi tadi tu, biji nasi, keluar biji nasi juga. Basi rupa nasi. Walaupun dia masuk sekejap tu, kalau ikut, dia dah kena proses dengan perut, dia dah hukum istihalah. Dia istihalah. Dia najis, bukan muntah najis. Tapi kalau ikut asal Ibn Hajar sebut ni, kalau sebelum telan memang rupa macam ni, kita pun tak kunyah-kunyah dia, memang sebiji coklat untuk tertelan, contoh coklat tu senang, keluar balik, masih rupa coklat macam mana masuk tu, muntah najisun, dia muntah najis. Wafil majmu', dan majmu'. Dalam kitab Majmu' daripada Imam Nawawi an Syekhin Nasri. Imam Nawawi hikayat daripada Syekh Nasri. Saya nama-nama ulama ni memang tak kenal. Kalau kita ngaji PK ni, antara disiplin patutnya untuk bagi faham PK ni, kaul siapa, kaul ashab ke, kaul ahli tarjih ke, atau mujtahid mutlak ke. Dia kena kenal siapa tabaqat Syafi'iyah ni. Nasri ni Nasri mana, kalau Syekh Juwaini duduk tabaqat mana. Kalau disebut lagi qala Syekhuna ni, Ibn Hajar ni dia duduk tabaqat mana. Lagi disebut Imam Nawawi lah. Nawawi tak sama tabaqat dengan Syekhuna Ibn Hajar dengan Syekh Ramli.
Kalau disebut Syekh Juwaini, kena tengok dia duduk tabaqat siapa. Saya tak ingat tu. Ali Syukra Malisi, lagi disebut siapa. Qala Astaghri, siapa dia Astaghri? Oh, tak kenal kita tabaqat Syafi'iyah ni. Macam mana pun kawaid sebut fiqh ni, bila disebut nama orang suku-suku ni, sedangkan awal disebut kaedah macam ni, maksudnya jumhur ni kaedah disebut nama orang tertentu ni, yang ni ada ulama yang khas bahas bab tu, yang orang lain tak bahas dalam bicara. Jadi kalau orang lain tak bahas bicara, macam mana nak selesai dia? Dia tengok kawaid asal. Pendapat yang ada tu, yang tu di atas apa yang dia sebut. Kalau memang siapa yang khas sebut dalam masalah kitab dia, macam mana kawaid asal, itu memang dipakai lah, pasal dia atas qaul mu'tamad. Jadi kalau macam Ibn Hajar disebut ni, yang ni memang qaul asal lah, yang disebut masalah muntah. Kalau dia masih rupa asal, masuk muntah, dia tak qayyar daripada rupa asal dia. Saya bagi contoh gula-gula tadi. Kalau faham tu nasi pun, kalau ikut Ibn Hajar, makan nasi sebiji, masuk mulut, muntah, masih rupa nasi, tak ada tak qayyar apa langsung, macam mana rupa asal, dia mutanajisun, bukan najis. Biar saya tak gamak lah, kita nak kutip tak? Kalau dah masuk, dah hancur dah, tambah dah gigit, dah hancur dah, belendia dah situ, tu memang lah. Memang tak gamak ambil apa dah. Dah muntah biasa pun tak gamak ambil. Memang buang je. Yang tu tak ambil satu hal, masalah hukum nak cuci dah basuh. Yang tu lah satu hukum. Kadang-kadang benda tu najis, kita pula tak peduli untuk menyucikan dia dan nak basuh dia. Semalam pun saya ada sebut mengenai masalah menyuci najis dengan sebab muntah kan. Kita kadang muntah, tapi tak pernah belajar kaifiat menyuci muntah dalam mulut. Pasal faham muntah, dia muntah mulut, muntah najis. Kita kadang point, itu je. Kalau kau mau sudah. Sedangkan bila muntah ni keluar daripada kha, keluar ni keluar ni dia adalah hukum zahir yang sebut malam, masuk air, komo buang, lepas tu nak cucikan dia, masuk air, korah-korahkan dia, baru suci. Baru suci. Dan bila korah-korah tu bukan kaedah dia telan, pasal bila cuci tu, yang tu hukum tak najis kan. Kalau memang ada najis, korah memang tak boleh telan. Tapi kalau dah komo usih, masuk air, yang dia adalah nak cucikan saja mulut tu, setelah air najis dah dibuang, telan tu adalah mustakmal. Dia ialah air mustakmal, pasal dia air untuk menyucikan hukum muntah najis hukmi yang ada pada mulut. Tambah dengan ada air liur pula, mutaghayyir. Jadi dia bukan najis. Kalau memang baru lepas muntah, komo tu, tu nak boleh telan, atau muntah. Itu air muntah najis tu. Hilangkan rupa bau dan rasa pada zon, pada ghalib. Itu masuk air untuk hukum menyucikan hukum najis tu, dia mesti masuk, gorah-gorahkan dia, buang. Ataupun telan. Pasal dia hukum nak cuci najis yang air ni yang dah dibuang. Harus untuk buang luar, buang dalam. Malam saya sebut itu kan. Siap. Habis. Berkata Majmu' An-Syakir Nasri, Al-Afu, dalam kitab tu, dalam kitab Majmu' ada riwayat sebut memaaf an bauli baqari diyasa, daripada kencing lembu diyasa, alal hubbi, lembu yang lembu kerja untuk mengisar di atas biji-bijian, alal habbi, innallaha yukhrijul habbi wa nawhabbi, biji-bijian. Dan kita tak ada titik ni, lajak mulut je baca kan? Habbi, hubbi, selalu duduk hub kan? Takkan hub pula, habbi biji-bijian, hubbi kasih, hibbi tu kamus. Jadi dia kata ada maaf. Jadi maksudnya lembu ni kan jenis kisah yang jentera nak gerakkan dia, tambah duk Mesir apa, mungkin dia apa masih pakai sistem tu, nak buangkan antah padi tu yang ada kulit dia tu, nak asingkan dia dengan beras tu, dia pakai tenaga lembu tu duk pusing tu. Jadi adalah tempat mesin tu,
faham dengan sebab tu sakit dia kencing, merecik, masuk kan. Dia kata ada afwa anil habbi yang bekerja untuk kisah biji-bijian. Dia afu siapa? Atau istilah ada ghalib najis yang tak dapat elakkan daripadanya. Tapi kita basuh, tak ada masalah tu. Tapi dia bahas dalam kitab tu, ada bahas tu. Riwayat daripada Nasri, dia kata ada afwi. Kita alhamdulillah satu perangai yang ada orang Melayu ni, ulama kita, tutup guru kita, orang tua kita dulu pun memang dah lama dah perangai basuh bekas. Basuh bekas. Tak adalah ambil bekas buah air, suka air, masak je. Tak tahulah ada orang gamak gitu kan. Kita nak kenduri pun, ambil bubuh, raga, tak pun tebuk. Lepas tu ambil air, jurus, bagi air keluar kan. Maksudnya basuh juga, lalukan juga air sekali. Tu orang tua dulu kita cermat. Memang kalau bekas ni kalau tak basuh, buah air pergi bergelegak, tuang bekas tu. Yang tu sakit dia bau. Dia ada bau bekas tu kan. Selalunya dicuci. Bagus orang tua kita dulu. Cermat dia dalam bab hukum akam. Wa anil Juwaini, dari riwayat daripada Juwaini. Imam Juwaini mahramai lah. Ya. Riwayat daripada Imam Juwaini, dia cerita tasydidul nakiri alal bahsi anhu wa tathhiri. Syekh Juwaini pula bahas, dia kata menyungguhkan nakir, bangkang alal bahsi, dia tahu bahas anhu an bauli baqari diyasah, berkenaan kencing daripada lembu yang bertugas untuk pusing mesin untuk kisaran gandum apa ni, bahas daripadanya baul baqari diyasah tu wa tathhiri, dan sucinya ia baul tu, boleh kata suci. Tathhir tu tak mana, tak kata afwi, bila afwi tathhir lah. Syekh Juwaini bangkang. Jadi bila ada bangkang ni, maksudnya ada ulama yang tak setuju mengenai masalah nak kata boleh ada afwi tu. Jadi nak cermat kita, najis tu tetap najis lah. Wa bahasal Fazari, dan telah membahas oleh Syekh Fazari al-afwa, maaf, an ba'ril fa'ra, mengenai tai tikus idza waqa'a fi ma'i. Dia kata tai tikus masuk dalam air, dalam benda cair, maaf, mungkin tempat dia ni, zaman dia ni, tikus banyak sangat kan. Sampai benda cair, minyak lah apa semua, boleh jadi tai tikus masuk. Tambah zaman ni bila sebut tikus, orang takut kecing tikus lah apalah kan. Jaga kebersihan tu lagi bagus lah, daripada mengambil pendapat al-afwa, daripada pendapat yang kata maaf, sekalipun bab yang sangat susah nak dipelihara. Dan kalau ada najis, tikus buang satu. Dan kalau ada dalam air, kaedah asal muntah najis lah, dia tak maaf. Dia pun najis tikus, atau saya geli, bau pun pening lah. Masuk dalam rumah seekor pun buru. Bukan saja buru, rumah saya takkan bagi ada kebolehan untuk tikus masuk, takkan bagi. Masa masuk dia kotor rumah, kotor rumah, takkan bagi. Katak pun kalau masuk ke lubang bilik air ke apa ke, dia masuk pun kadang kita kacau lah. Bukan kacau apa, dia cemar lah, cemar. Bijak dia lompat masuk ke tepek lagi prank, dia berak. Alamak, letih yang kita. Letih kita. Kalau duduk pekan, masalah tu tak ada lah. Bila duduk kampung ni, kita akan jumpa tu. Ada orang sampai tandas pun, biar awak boleh masuk lubang jamban, keluar kot jamban. Rayau. Tikus pun boleh keluar kot lubang jamban, masuk rayau. Tak boleh bayang macam mana keadaan itu. Geli kan kita kalau ada suasana macam tu. Kadang kat kampung tu lah, kadang bukan kat kampung, pekan pun kadang jadi kotor macam tu. Ada tahap macam tu kan. Dia tengok tempat lah. Tempat. Jadi bila dia bahas masalah afwi ni pasal apa? Memang pasal kadang ada tempat. Tu dia syarat tu idza waqa'a fi ma'i, dan syarat dia wa ammatil balwa bih, dan meratai lah oleh bala bihi bi ba'ril fa'rah. Yang ni yang selalu orang sebut umum balwa, tu istilahnya umum balwa. Ammatil balwa, meratai bala. Cuma umum balwa ni selalu dah tengok dia orang duk urai-urai bagi masalah umum balwa ni, kata tak cicak ni umum balwa. Tak betul, tak cicak bukan umum balwa.
Kalau saya kata tu umum barwa. Siapa barwa? Ikut dah ni bagi kata umum balwa, umum balwa. Umum balwa bukan macam tu lah. Umum balwa ni. Nama pun umum balwa. Balwa tu daripada balak, balwa. Allah, waliyatun, balwa. Maksudnya bala yang dah tak dapat dielakkan lah. Sampai buka je air mesti ada tikus. Tu baru umum balwa. Macam mana pun tengok air kolah lah apa. Ada tikus. Tu umum balwa tikus. Kalau umum balwa benda lain pun, benda lain lah cicak. Buatlah macam mana pun, tutuplah siling macam mana pun, ada cicak ni. Umum balwa. Macam mana pun keedah, najis tak najis, cuci dia adalah lebih baik daripada kita memaafkan dia. Kalau macam kita madrasah apa, kadang tak cicak apa, menganggap dia najis, memang dia najis tu yang tu hukum asal. Memang dia najis. Atas kata kalau umum balwa, dia akan dimaaf. Umum balwa dah ke? Pasal tak ada umum balwa sebenarnya, malah basuh. Itu ya. Menanya boleh basuh lagi. Cuma kita yalah, nak kenyah satu hari pergi kutip latih. 3 ketui tak cicak sudahlah. Tani basuh satu, dia basuh. Setengah jam sini, setengah jam sini, setengah jam sini. Betul apa keedah dia? Najis tak najis? Nak bagi jangan sujud semayang kena atas najis. Macam mana? Ambil ijadah, hampa atas dia, semayang. Tak ada masalah. Jadi jangan orang kata apa, pergi gagah tempat yang hukum tak najis yang tu asal, tiba-tiba nak ambil hukum umum balwa antisat. Umum balwa antisat. Yang tu dipanggil rukhsah daripada azimah. Baik pakai azimah tu lebih baik daripada menganggap dia ialah rukhsah. Menganggap dia adalah najis lebih utama daripada menganggapkan dia dimaaf disebabkan ada umum balwa. Dan tu yang saya kata, umum balwa ke umum barwa. Tiba-tiba faham gitu, ya ni barwa nama dia. Kalau saya guna bahasa tu kasar sikit lah. Nak menunjukkan, ramai orang faham barwa macam tu. Saya nak tunjukkan barwa tu, saya barwa ni jenis barwa. Ini buat bodoh-bodoh itu, ni barwa orang ni. Kan? Ini pun barwa. Ambil hukum gitu, ni tak najis. Barwa hukum tu. Saya nak guna barwa tu lah, supaya ambil pergantian sikit. Bukan keedah kita tengok sikit, ini umum balwa, umum balwa. Benda umum balwa. Tengok ada najis sikit, yang ni tak apa, umum balwa, umum balwa. Letak kau umum balwa. Itu bodoh ni, malah. Malah. Umum balwa ni, kalau kita, saya sebut pasal zaman kecil-kecil saya pernah ada macam ni, kejadian macam ni. Kecil lu besar kat Melaka. Ni 9. Kalau waktu malam dekat maghrib ni, dia bergolak layang ni banyak sungguh. Dia memang ada tempat-tempat yang bergolak layang sangat banyak ni. Pendek kata kalau kita pergi kedai ni, pergi kedai sana, lalu tu, mesti kena tak burung. Pasal burung ni, dekat nak maghrib tu. Buatlah macam mana pun, mesti kena tak burung. Tu umum balwa. Tu pun kalau ikut, suruh basuh. Suruh basuh. Nak semayang mana boleh semayang kat najis, tambah pula najis pula basah. Tak boleh. Nak cari umum balwa ni, dia bukan satu benda yang boleh dengan sebut zikir di mulut je. Ni umum balwa lah. Apa benda umum balwa? Tak ada balwanya lagi kalau tak ada, istilahnya tak umum lagi bala tu. Kalau benda tu memang boleh diusahakan untuk pelihara kenajisan dia. Selalu saya dengar selalu orang sebut umum balwa ni, misalnya musim kekatu banyak. Betul macam mana? Buka lampu, kipas apa. Waktu nak sembahyang, kipas-kipas bodoh. Kadang tak kipas, orang tak tahu saya kekatu tu. Padahal dia najis. Mungkin kalau tak jumpa depan, jumpa pasal keedah kita mana binatang tak boleh makan daging dia. Apa juzuk yang tertanggal pada dia masa dia hidup adalah najis. Waktu dia orang, macam barua je. Saya guna bahasa barua, geram kan. Selamba je buat tu, kata dia, tak apa. Ni dah umum balwa. Umum balwa apa? Sapu pun tidak. Sejadah pun tak ampau. Kibas pun tak ada. Kalau habuk pandai lah. Oh, ni habuk ni. Vacuum dulu. Habuk apa? Habuk kat rumah kita. Habuk gaduh vacuum. Yang najis, tak buat apa pun. Umum balwa. Baik, habuk tu umum balwa. Habuk tu, hari-hari. Feather duster. Tak feather duster pun. Tu habuk. Cermin dulu lap. Macam apa? Jaga kebersihan. Main ke tu, umum balwa. Tu dia kata barwa. Kenapa boleh jadi bodoh gitu?
Atau saya kata, saya bahasa saya macam tu lah. Pasal saya tengok dia punya cara nilai tu tak betul. Maksudnya habuk, daripada dia macam satu benda besar. Ni habuk ni, bahaya ni, kesihatan ni. Ni tambah kapet dah lama ke ada habuknya. Vacuum tak kira lah. Lap lah, apalah. Saya ke katu, tak tahu kat masjid dah tu, tak tahu macam abang umum baluar. Hai. Saya nak sepak Nampak saya tak tahu perasaannya. Dia tiba umum baluar. Tak apa, ada ustaz kata yang ni dah umum baluar. Kita dah tak boleh nak elak lah. Tak boleh nak elak apa? Kibas boleh tak? Pasal dah diajar umum baluar punya bahasa tu. Dah diajar. Umum baluar maksudnya, tengok banyak-banyak kekatu macam ni. Kita payah nak jagalah. Tambah kekatu yang saya alu-alu kecil-kecil tu. Ada kekatu yang saya besar kan. Yang tu kadang mudah ya. Kalau yang halus ni, berterbangan. Itu. Apa? Sapu pun tidak, keribas pun tidak. Tak ada langsung perasaan nak jaga. Sepatutnya, masa Isyak katalah semayang maghrib dah semayang. Kekatu banyak lepas tu. Waktu kekatu selalu lepas maghrib tu lah. Nak semayang Isyak masa panjang. Sampai subuh tu. Jadi kalau kita bersihkan dia, sapu, kibas, ambil vacuum, sedut. Boleh semayang dalam keadaan bersih. Lagi pun bukan gaduh cuci pun. Pergi sedut aja. Sapu je. Kenapa kata umum baluar? Apa umum baluarnya? Pula tu, dalam setahun tu mungkin 2 malam, 3 malam aja yang istilahnya akan ada kekatu yang dapat serangan kekatu bila bahasa gitu. Dengan tu ada sayap kekatu. Setahun 2 hari, 3 hari. Bukan 3 bulan, 4 bulan. Kan 3 bulan. Tu macam mana nak ukur umum baluar? Bukan umum baluar macam tu. Tu saya kata umum baruah. Saya tak boleh, saya kalau macam tu saya reka istilah macam-macam. Nak gunakan baluar dengan baruah. Ini faham macam ni, baruah macam faham. Bukan faham betul. Tak betul dengan kaedah syarak. Pasal istilahnya yang tu istilah tasahul biddin. Bermudah-mudah dengan agama. Tengok sikit umum baluar. Umum baluar. Makanan misalnya, kedai Melayu tutup, dia makan kedai Cina. Nah, umum baluar. Lah, ada orang cakap macam tu. Kita baruah ni, bapak ni. Saya tak boleh bahasa saya ni tu lah kasar. Saya kasar tu pasal bila hati tak suka tu, dia berontak tak suka tu, keluar ayat macam tu. Segeram. Benda mungkar yang tengok benda depan mata. Pula tu, dia anggap benda tu biasa je. Dia boleh kata umum baluar. Tu saya kata baruah. Hampa kata kasar-kasar, mujur lah. Memang saya sebut tu nak bagi rasa korang rasa pun. Bila sebut baruah tu sampai baruah ni. Mereka tahu baruah. Yang dia punya pahaman baruah tu dia tak tahu. Kita bubuh baruah tu. Sampai baruah ni. Kasar ustaz ya. Yang dia tu tak kasar dengan agama. Baruahkan diri dia untuk buat benda-benda yang nama dari sisi kurun syarak kata najis, dia anggap tak najis. Itulah. Siap itu. Jadi Syekh Fazari sebut pun Syekh seorang je, orang lain seorang je. Mungkin zaman dia duduk zaman tu. Itu tak adalah boleh. Bila tengok ada cik tikus dia, ada Syekh Fazari dalam kitab Atul Mu'in kata, ni umum baluar. Boleh tak kau? Dia kata maaf pun syarat dia idza ammatil balwa bih. Itu syarat. Apa umum baluar tu boleh? Apa dobit umum baluar? Apa dobit umum baluar? Ingat saya masa ngaji tuan Goji Mak Samangkati tu, sebulan ngaji khas dengan dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Cuma tak baca dalam Fathul Mu'in, tapi ada antara dia bahas-bahas tu disebut isu dalam Fathul Mu'in lah. Pasal antara dia sebut memang dia sebut kitab Fathul Mu'in. Memang bab ni Fathul Mu'in dia disebut nanti ke depan rasanya. Dalam masalah apa? Masalah umum baluar tu, dia syarah umum baluar tu. Kata dia ada satu tempat tu mungkin kat belah selatan India, di Kerala apa, mungkin disebut pasal pengarang kitab kita ni. Syekh Zainuddin Malbari ni orang India. Pantang Malabar, orang Malbari. Apa saya nak sebut. Jadi dia semayang ni sampai tahap tempat tu pasal kawasan pertanian duk pula anjing apa, anjing banyak sangat. Sampai semayang ni anjing ni duk bergurau, bermain, berkeliaran, payahnya nak pelihara. Sampai kita semayang tu anjing dia macam kucing duk main duk, ni silang-silang kaki ya. Kalau sampai tahap tu umum baluar, maaf. Dia kata kalau sampai tahap macam tu, ni macam mana? Pagar ada, pintu ada, boleh halau keluar tak masuk apa kita pula memang tak bagi anjing masuk. Takkan nak kata umum baluar. Umum baluar.
Yang ni kalau kampung yang jadi kampung macam tu, masjid pula tak ada berdinding, tak ada berpagar, anjing punya banyak macam tu, tak ada keadaan yang nak boleh kata kita duduk diam, anjing tak ada. Tak boleh. Sampai tahap umum balua macam tu, baru ada umum balua, sah mayang macam tu. Tu pun selama-lama tak ada najis basah. Lebih macam tu. Apa saya nak sebut. Jadi kalau ada benda basah, tak boleh. Tak ada bagi umum balua tu. Tambah pula, kalau tikus ni, kecing tikus lah apa, bahaya tu. Satu lebih selamat pakai kaul asal yang najis ialah najis wajib basuh. Itu lebih utama. Itu kaul asal. Kaedah kita pun dalam kawaid ambil hukum, ada hukum apa azimah, rusah dengan azimah. Kena ambil azimah dulu. Azimah ialah kaul asal. Rusah adalah keringanan disebabkan ada perkara masyaqqah. Yang kawaid kita al-masyaqqah tu tajlibu taysir. Ada bab kena ngaji tu. Dia memang al-masyaqqah tajlibu taysir, tapi ad-darurah pun boleh tubihu mahzurat, tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ada pelajaran, kena belajar itu. Kena ngaji kita kawaid fiqh, macam mana nak ingat dobit-dobit dalam fiqh. Khas kata bicara ni, nak hukum balwa tak balwa. Pasal kata-katalah tengok orang yang selalu cakap macam ni, memang dia mengaji juga. Tapi dia mengaji pada ustaz yang bermudah-mudah dalam ni. Apa sikit? Umum balwa. Kalau saya kata ustaz tu tak faham umum balwa tu. Umum balwa tu, perkataan tu pun dah cukup sebenarnya ada syarat besar. Syarat dia mesti umum balwa. Maksud balwa tu maksudnya bala bak najis ni, pula tu dah umum dah. Istilah umum balwa ni macam COVID-19 tu, tak ada dalam Malaysia ni yang tak ada kawasan merah. Semua tu merah. Perkara hulu ada 300 kes. Contoh. Pondok kita pun ada 80 kes. Ya, tu umum balwa COVID. Itu baru umum balwa. Kalau perkara hulu 6 orang, habis tak boleh sembahyang Jumaat. Ini umum balwa. Saya sebut macam tu lah. Saya mengaji dengan disiplin. Saya mengaji dengan disiplin, Tok juga ajar dengan disiplin, dengan warak. Kalau kita pun bukan warak, tapi dia ajar disiplin supaya cermat buat hukum tu. Takkan 6 orang punya pasal sampai sembahyang Jumaat tak ada. Tak pasal tak kena. Dia kata bukan tak ada 13 orang. Tak ada lah nama dia tu. Kan main bahasa putar-putar balik cakap. Bukan tak ada langsung, ada tapi 13 orang. Ya Allah, kita duk bincang hak tu lah. Dan 13 tu lah. Kalau tak ada langsung tu, tu memang dah habis pada gila babi lah tu. Tak ada bahasa saya macam tu lah keluar kan. Geram dia keluar bahasa-bahasa macam tu lah. Dengar berjenis je keluar ayat daripada mulut kan. Pasal geram. Pasal benda tu salah. Benda tu kaedah kita, perkiraan fake yang kita belajar dengan disiplin-disiplin ilmu tak kena langsung. Tak kena langsung. Macam mana mudah-mudah dia boleh bagi hukum itu. Ni sampai sekarang 2 minggu dah ni. Minggu ni tak tahu. Boleh lah. Tu saya sebut. Orang yang sakit tu, yang positif tu, yang kepala besar, yang pekalan tu, dah sembuh. Keluar, buat. Sembuh, pulih sepenuhnya. Ayat dia macam tu. Pulih sepenuhnya. Tapi kita yang tak kena apa-apa ni, tak boleh Jumaat lagi. Jemaah pun 13 orang aja. Orang yang sakit, pulih sepenuhnya. Apa punya hukum ni? Ni apa punya konspirasi yang dia nak buat ni? Itu yang keluar hukum pula. Sebab agama ya, Menteri Keselamatan Negara pun tak kata ni kena PKPB tu. Dia pun mersyarat apa. Kena kepung orang perkelang hulu. Tak boleh keluar pada gerik, gipoh tak boleh. Tapi tenaga pengajar tak boleh keluar daripada perkelang hulu. Tak boleh mengajar urusan gerik. Dia keluar, ada hukum tu keluar. Muskil. Tak ada, nanti saya tunjuk surat. Dia tak ada keluar surat ramai, keluar dalam WhatsApp. Muskil jidan. Muskil jidan. Lepas tu saya hantar mesej tu, tanya kat orang yang kenal-kenal duduk pejabat agama. Dia kata dia orang bawah, nak tanya orang, kena tanya orang atas. Dia forward saya punya mesej. Terutama mengenai masalah tenaga pengajar. Perkelang hulu tak boleh masuk urusan gerik. Gerik tak boleh. Tenaga pengajar saya balik Sabah. Saya bukan positif COVID. Saya bukan balik Sabah. Lagipun kita bukan kena PKPB. Bukan. Saya pun bukan ada kontak rapat dengan orang positif COVID. Jadi apa masalahnya? Saya tanya itulah. Dia forward lah. Forward tu baru keluar surat. Kata dia sekarang tak ada lah. Masa tu dah 7 hari lah. Dah 7 hari lepas lah.
Kata dia tak ada pula pertambahan kluster baru daripada bahan bekalan. Jadi dah dibenarkan sekarang untuk baru tanya macam tu, dialog macam tu. Baru dibenarkan untuk boleh mengajar. Kasar sikit lah. Tambah sebut Facebook apa ni. Dia orang dengar, ada orang perhati je. Video-video saya sebut bapak COVID ni pun, ada orang ambil potong sikit lah. Ambil. Tak tahu, aku cerita je apa yang boleh cerita. Nak pakai tak pakai, pendapat. Dia orang pun ada pendapat. Kita pun ada pendapat kita. Pendapat dia kena sewil. Pendapat kita ni, kau dengarlah pendapat aku pula. Cuma pendapat kita orang bawahan, orang marahin, orang murahan, orang yang tak ada apa-apa kedudukan, orang yang bodoh-bodoh macam itulah. Dia orang cerdik-cerdik. Orang ada di apa-apa nama nak sebut pangkat tak kerti. Ada datuk-datuk ke apa, pengarah-pengarah. Saya tak ada apa-apa. Dengarlah pendapat dia. Saya pun ada pendapat saya. Saya bukan menyanggah fatwa. Mereka yang kalau ikut menyanggah fatwa, dengarlah pendapat kita pula. Siapa sebenarnya menyanggah fatwa? Dia kata ni keputusan telah dikeluarkan oleh pejabat agama. Dia pun masih mukallid, bukan mujtahid. Dia mesti nak keluar hukum berdasarkan disiplin ilmu. Bukan semata-mata apa dia keluar mutlak mesti ikut. Tapi kita pun tak adalah lawan buat demonstrasi ke apa, baling batu ke pejabat agama. Tak adalah. Tapi kita ceritalah keresahan kita mengenai hukum keluar, hukum fiqh yang keluar tak tepat macam mana kena prosedur SOP kita dalam fiqh. Kita tak patuh SOP dia marah. Yang dia tak patuhi SOP yang kita belajar dalam fiqh, tiba-tiba umum baluar ni. Dia kata umum baruah. Ini baruah punya hukum. Kasar, saya punya bahasa kasar itulah. Patutnya dia kata gunalah bahasa lembut-lembut sikit Ustaz. Yang kau tak bagi orang sembahyang Jumaat ni lembut. Saya punya bahasa macam itulah. Dia orang tak boleh rasa yang tu keras sebenarnya. Gila Jumaat yang wajib tak boleh sembahyang. Dia kata boleh sembahyang saya ambil kaul yang 12. Saya ambil kaul yang boleh kata. Boleh kata boleh kata, boleh kritik. Dah dia ambil kaul yang kata boleh sembahyang 12 orang. Saya ambil kaul yang kata boleh kata pada pemerintah. Boleh tak taat pada pemerintah yang ni benda mungkar. Saya ambil atas kaul tu. Kamu ambil kaul tu, saya ambil kaul ni. Jadi saya bukan menyalahi pendapat awak. Saya ambil pendapat. Awak ambil satu pendapat, saya ambil pendapat saya pula. Dengarlah pula pendapat saya. Cik, kelahi ni. Memang macam itulah sekarang. Susah hati je tengok. Saya sebut tu pasal yang ni pun kita sebut. Ni Syekh Fazari sebut tu pun syarat amatil balwa. Ada orang bila dia ngajar fiqh je semua umum balwa. Tak cicak ni dah umum balwa pasal tak cicak banyak sangat. Tak cicak banyak sangat pasal tak ada orang sembahyang. Tiga pintu tak kunci tau, ada shilling apa-apa sepatutnya memang tak ada cicak pasal ni. Anak-anak yang masuk rumah dia pandai pula cari pest control Boleh faham? Bukan rumah kayu pun rumah batu. Tapi tengok ada seorang ni, cek pest control. Pasal apa? Takut masuk. Ni bayar 300-400 apa? Kalau ambil dia dalam tempoh jaminan 3 tahun, kena bayar sampai 2,000. Saya tak tahulah angka tu kan. Tapi rasa mahal, ada yang mahal. Dia tebuk semua lubang-lubang mozaik apa. Dia bubur racun, dia tampal balik, kelepuk. Kalau ada masalah, telefon. Dia bagi jaminan 2 tahun ke apa-apa. Memang takkan ada lah anak-anak macam ni. Pandai pula pest control. Kenapa cicak ni boleh umum berluar? Tak ada keluar model sikit pun untuk hindarkan cicak tu untuk jangan masuk ke tutup ke apa-apa sahabat-sahabat najis tu. Tak ada pun. Tiba-tiba umum berluar. Dia ada cara berfikir macam tu. Saya macam tu lah. Tak kena. Cara tu tak kena. Orang senang je hukum umum berluar. Waktu saya tak boleh. Saya geram berluar ni. Berluar paling dekat kali. Berluar buat-buat ni. Astagfirullah. Kena istighfar juga lah. Jadi marah-marah dengan orang ni. Marah tu pasal tak betul tu. Ya. Saya kena tanya Ustaz tadi pasal dia cicak tu. Dia kata cicak kalau jatuh angkat buang berbaluar. Kita pun tak pernah halang cicak. Tak pernah tu kan. Bunuh cicak pun tak. Sedangkan ada istilah. Maksud dia purai siqah kan. Istilah. Maksud binatang kecil yang perosak. Kita bunuh je tak. Kutlah standby plastik apa, gantung ni. Nampak cicak tibai. Purai siqah. Tak ada. Memang ada. Kalau sebut hadis, kita bubuh hadis tu. Kita ambil hadis.
Ada orang bertikai pula kata dia, takkan dengan sebab sebab ada poesikah tu satu, benda pasik, benda perosak kan. Macam kita lipas, poesikah lah. Jadi, lipas pun kita tak jijik dia. Kita akan hindarkan dia sembuh, baygon lah, apalah. Untuk hindarkan daripada mengotori dapur kita. Itu yang saya sebut, anak-anak pun pest control. Kenapa najis kita tiba-tiba nak hukum umum meluah? Itulah. Saya persoal situ lah. Kenapa tiba-tiba dengan mudahnya umum meluah? Betul anak kita kencing. Anak kita kencing lagi kerap daripada cicak berak. Dia kencing tu macam mana? Tarik berak. Dia tarik, dia tak pakai pampers. Pampers ada tak beli duit mahal. Macam mana? Umum baluar. Anak berak. Kutip buangnya. Umum baluar. Kan senang tu. Hari-hari anak kencing berapa kali? Anak pula tak reti pula nak kencing bilik air. Macam mana? Lap je situ, ambil, biar. Umum baluar. Umum baluar. Situ cukup lah. Saya suruh fikir. Saya bukan nak bertikai apa-apa. Saya nak fikir. Umum baluar je. Baluar ni, nak umum baluar ni maksudnya. Memang tak boleh naik lah. Kita buang cicak sini berak. Buang sini berak. Sini berak. Umum baluar. Itu ada tak kita bunuh cicak tu, ada tak? Ada tak sediakan lastik ke apa? Tak hewan saya ada lastik. Cuma ada tak dan je. Geram punya ketika tu, saya bagi semua. Cicak ni. Sebab cicak pun tengok kita, dia kenal lah. Ni Ustaz Mat ni. Saya lah bahasa itu. Memang operasi tu, orang saya lah. Pasal, bila dia time panjang, memang dia ganggu. Kita bangun pagi tu, rumah pun semua dia jaga tu. Lepas tu cik cicak lu. Pagi-pagi lepas tu cik cicak lu. Ini kan? Cik ingat kan? Yang bangun untuk cik cicak lu kan? Dia bangun mesti dia tengok cik cicak lu. Pasal ada waktu lu, masa tu tak boleh jaring apa lagi kan. Ni rumah berjaring apa-apa, cicak, jamuk apa, terpelihara sikit. Macam mana pun yang duduk dalam rumah, yang masuk ada lubang-lubang, celah-celah yang ni. Tak boleh nak basmi putih kat lagi. Apa saya nak sebut. Macam mana? Tapi sekarang taklah macam dulu lah. Dulu, tak cicak. Bangun pagi tak cicak tu. Bangun pagi, kisah tak cicak tu. Tak ada kat dalam rumah luar. Pasal mana boleh bang? Anak kita kalau biar anak terberak, terkencing macam mana? Takkan nak kata umur baluar. Berapa hari sehari kadang-kadang dia terkencing terberak. Lama pula tidur malam terkencing tilam. Kencing tilam. Macam mana? Umur baluar. Umur baluar. Pandai nak basuh. Sikit tu nak ambil istilah umur baluar. Umur baluar. Lebih umur baluar. Dia tak boleh nak semudahnya. Dia umur baluar. Lihat. Ya, saya ngaji bab umur baluar ni besar. Ngaji tuan Gojira tadi ya. Dia sebut. Satu. Umur baluar. Umur baluar benda kata je. Bahasa dia tu lah. Orang Perak Uliau. Mana baluar ni? Tu yang kalau saya sebut ni. Kalau saya punya cara dia bercakap tu, saya akan urainya tu lah. Habuk pun kita kisah sedut, sapu. Kadang sampah bukan najis pun. Boleh sapu rumah hari-hari. Sapu. Mop. Boleh mop. Sayat ke katu. Tak buat apa pun. Tak apa. Umum baluar. Tapi lantai boleh mop. Bukan ada apa pun. Bukan ada kotor. Rumah pagi-pagi, sapu sampah dulu. Bukan ada najis apa pun. Kalau ada habuk pun, habuk je. Habuk awak, mati. Najis. Habuk. Sampah, habuk. Tak cicak, kutik je. Umum baluar. Macam. Bagi betul. Luruskan cara berfikir anda. Dia mafahim, yajibu an yusahhah. Kefahaman yang wajib betul kan. Macam mana boleh tiba-tiba bubuh membaluar situ? Mana bala dia tahu mana? Bala. Sekali cicak berak takkan bala. Takkan sekali berak je bala. Apa tu berak lagi. Anak kita lagi berak banyak daripada. Takkan nak kata terketu umum baluar. Nak kata takat tu kan umum baluar. Kalau kata cicak ni, berak ni sekali 100 ketui. Buang lagi sekali 200 ketui. Itu memang gila babi nak. Macam mana pun, bukan kaedah dia cuci tak cicak. Cuci dia punca tak cicak lah. Plastik. Pagar. Simen. Tutup. Tak pun, ada spray yang, ada brand-brand tertentu, dia boleh hindarkan cicak datang kan. Cara biologinya. Dia punya, adalah, dia akan jauhkan insect, yang binatang. Spray.
Cicak tak mau lalu kawasan tu. Cari jalan. Pandai pula. Pokok kita keluar kulat pun kita pandai spray lah, racun lah, apalah. Itu bukan tak ada pula orang baluar. Tak ada pula. Pandai pula jaga pokok. Musangki pandai pula jaga. Cuma najis, orang baluar. Macam mana boleh mudah orang baluar? Itulah saya nak jelaskan. Orang baluar. Pasal kat luar sana saya biasa jumpa orang yang memang ada jumpa orang awam, ada jumpa ustaz pun ada. Memang sikit dia umur baluar. Umur baluar. Senangnya umur baluar. Hadarallah. Kalau arwah Haji Mak Zaman kata, saya pernah tanya kalau Pak Tak Cicak tu. Kata dia apa? Dia kata tak maaf. Pasal kita disuruh bunuh cicak. Ayat dia. Kita disuruh bunuh cicak. Cicak ni asal istilah dia puai siqah. Macam mana? Saya tak sebut. Saya kalau panggil lipas, benda yang ada saya allergic. Saya tak suka nak lipas. Saya pengotor. Lipas menentang kotor. Lipas hitam tu tuan. Paling saya tak suka lipas merah. Cukup pegang. Memang jijik sangat kalau ada lipas tu. Jijik sangat. Nampak je saya mesti bunuh. Pasal memang dia puai siqah. Apa saya nak sebut tadi? Itu lipas. Jadi kalau ada cicak apa? Tu takkan nak biar. Takkan kita tengok cicak biar selamba tak tahu. Buat tikus apa lah. Lagi lah. Tikus kalau tengok. Ni macam kesan tikus. Tak boleh. Kita tengok asar tikus tu ada. Tebuk-tebuk ni. Tengok ada cicak. Ada tikus. Dia dah datang ni masuk lah. Panggil bahasa orang tua pasal dia kata tak boleh marah tikus ni. Jangan kita sebut tikus. Sebut apa? Cik Siti. Adalah orang tua punya betul-betul kan. Ni Cik Siti masuk ni. Mana dia masuk? Rupanya tu ada tebuk lah. Dia ada tebuk sini. Dia masuk kat ni. Dengan perangkap lah apa lah. Siapa? Kotor dia masuk. Kotor. Dia takkan tak peduli. Kalau ikut dengan ular tak bisa. Tapi yang ni kotor. Pada saya, kotor tu bahaya. Bisa pun bahaya lah. Takkanlah bagi ular masuk rumah. Macam mana tak boleh tangan bagi ular masuk rumah. Macam tu kalau tahu ada lorong-lorong tikus masuk rumah. Pasal dia kotor. Tambah pula masuk dapur dia. Selongkar habis sini atas dapur pun. Berak kencing ni. Geli tu. Duduk rumah nak bau tak boleh. Alah. Apa ni? Kita punya hidung sensitif lah tu. Daripada luar nak bau dah. Bau apa ni pelik ni? Nak kata macam mana boleh tiba-tiba hukum baluar. Bagi ada sensitivity sikit. Itulah. Asal nak sebut ni, kalau tengok Haji Mak Zaman kata tu lah. Sedap mengaji tu. Bila tanya buat cicak, kata cicak tak marah. Tak marah. Pasal kita disuruh bunuh. Punca tak cicak tu. Punca tak cicak tu. Kalau burung layang tak boleh bunuh. Burung layang tak boleh bunuh. Yang tu yang ada istilah. Kalau dia banyak sangat apa-apa tu pun suruh pelihara macam-macam. Tu pun ada syarat besar. Untuk jadi umum baluar. Ular. Yang tu ada arahan bunuh. Katak tak ada arahan bunuh. Memang tak disuruh bunuh katak. Tu kata cicak ada arahan bunuh. Itu jangan umumkan baluar disebabkan cicak. Bahkan bunuh cicak. Cari jalan untuk perangkap cicak. Bukan nak sanggah apa-apa, nak cerita pandangan. Ada orang lagi pandangan. Tengah pandangan ni nilai pandangan. Pasal bunyi lawan apa tak setuju tu, bunyi nampak gaduh kan. Ni ada orang ada pandangan, saya ada pandangan saya. Ni pandangan saya. This is my opinions. This is my pandangan. Campurlah yang putih. This is my pandangan. This is what I think that I supposed to say. Apa yang kita dah belajar, kita berguru-guru sebut dalam kitab, faham apa-apa, nak faham bala tak bala, macam mana. Dengan kita punya sensitivity yang ni ada abuk. Tiba-tiba, ni baluar. Antisat. Bagi betul sikit kita punya measurement kayu ukur tu. Baik. Wa amma ma yujadu ala waraqi ba'd asy-syajar. Adapun barang yang didapati di atas waraqi ba'd asy-syajar, daun sebahagian daripada pokok. Maksudnya ada pokok-pokok kat daun-daun dia akan ada, itulah istilahnya tarik binatang. Kalau jenis
ada siput babi, ada siput-siput waktu malam kadang dia pergi di jalan tu, dia akan tinggalkan taik-taik dia, ada tinggalan dia. Kita kalau duduk kampung memang jumpa benda-benda macam tu. Contoh kata dia, dia bagi sini masalah yang ba'di syajar, warak ba'di syajar ni kan raghwah, dia macam buih. Kat daun tu dia ada macam raghwah, macam buih. Buih ni apa? Kaedah dia disebut panajisun. Dia dah najis. Buih tu kalau faham tu berak, tarik, najis. Tambah memang rupa tarik betul. Najis lah. Kena kat daun-daun pisang. Jadi kalau orang ambil daun pisang nasi lemak apa, kan dah ambil raut, ambil daun pisang. Tengok ada tarik, jangan lap aja. Jangan lap, ambil kain satu, lap. Tak ada apa-apa, tak apalah. Ni tengok tarik, ada macam, kadang ada ulat-ulat kan, yang memang malam dia aktif. Dia berjalan, tak daun pisang, dia berak-berak apa. Kadang tak kelawar lah, apa-apa, kadang dia terbang, cuma pray, ada lekat tu. Takkan lap saja, basuh lah. Tambah pula kita serve makanan pada orang. Cuma kita beli, kita tak tahu asal daun pisang. Asal. Cuma siapa yang buat, atas dia ada kesalahan. Untuk kita tak tahu, tak ada salah. La taziruwa ziratun wizra ukhra. Tak menanggung oleh orang yang bersalah lain di atas kesalahan orang lain. Jadi siapa salah masing-masing. Jadi atas orang yang dia najis tu dia tak cuci, dia main lap je, atas dia dosa. Orang lain tak tahu, jangan melibatkan dosa pada orang lain. Tapi jangan tak tahu dengan sebab tu orang lain makan najis dengan sebab dia. Dia istilah ada dosa najis berantai. Dosa pun ada dosa berantai. Kita kenanya kata najis. Kita tengok benda macam ni pun kita tak gamak. Saya buat misal. Kalau ada orang berniaga ni, makan nasi kabu. Di antara nasi kabu dia buat toge, dia buat daun sup, katalah itu kan. Daun apa lagi tu? Daun bawang. Untuk buat nasi lemak dia ke, daun sup, nasi kabu dia ke apa kan. Untuk toge dia habis. Untuk dia pergi kat pasar. Dia beli toge ambil 2 kilo. Dia pergi kat pasar. Dia tak basuh pun. Buang kepala toge. Untuk buang dalam bekas saja. Ambil. Ambil toge. Gamak makan. Tak gamak. Bukan najis. Itu pun kita tak gamak. Tak boleh kata ke hubung baluah. Saya nak ambil ayat tu kan. Alah, bukan najis pun. Geli tegak Yang tu boleh geli tengok tak cicak, hubung baluah. Macam. Kena macam ni sikit. Kenapa yang tu tak geli? Yang sana pula geli. Padahal kita rendam air apa dah. Yang tu rendam air apa? Ni memang najis Kenapa boleh hubung baluah? Saya suruh bagi ada cara menilai betul, cara berfikir betul. Bila ngaji ni kita dengar ada pandangan-pandangan untuk guru dia ajar macam ni. Istilahnya dia ada mizan, ada penimbang kita boleh timbang. Kita tengok kenapa kita boleh nak bagi betul kita punya mafahim, kefahaman, kecenderungan tu nak ambil mana. Jadi buih yang ada kat daun-daun ni panajisun. Pasal apa? Li'annahu yakhruju min batini ba'did didan. Yang ni atas pengamatan yang pengarang kita tengok, dia kata yang ni adalah li'annahu, kata dia ma yujadu apa tadi? Ala warqi ba'di syajar. Dia adalah yang yakhruju min batini ba'did didan, barang yang keluar daripada bahagian batin perut, bahagian dalam daripada sebahagian ulat-ulat yang memang dia aktif waktu malam. Kama syuhada zalik, seperti mana telah disaksikan demikian tu. Nak tahu ni, orang yang perhati tengok alam sekeliling sekitar, dia akan jumpa lah. Khas kalau sebut pasal daun, pasal apa? Pasal orang dulu jenis bungkus-bungkus semua pakai daun. Pakai daun. Kita lah ni pakai kertas, ada kertas yang ada plastik tu. Semua plastik mana, kilang mana, apa macam bahan apa, beracun tak beracun apa. Kalau kata nampak bersih. Tapi adakah bagus untuk kesihatan, keracunan pula apa pula, satu hal pula. Macam polistrin apa tu. Tambah kajian telah dibuat, yang tu pun satu hal. Memang daun ialah dulu punya.
Dan dia memang terbaik pun. Sampai sekarang pun kalau serve dalam daun pisang, ini pakai daun-daun ni, sampai pinggan pun dia buat rupa daun pisang. Padahal palsu macam. Sajalah buat macam tu sikit. Nak kata apa? Memang ada istimewa letak atas daun pisang. Memang ada istimewa. Tapi janganlah sampai najis pun abaikan hukum najis. Itulah. Macam mana pun kalau kertas yang ada lapik plastik tu, dia tu plastik. Macam mana plastik ni elok untuk kesihatan. Kalau bab sains lain pula. Cuma dia bukan bab najis. Dia bab lain lah pula. Pasal kat kita ni kalau kata halal, dia bukan saja halalan tapi tayyiban. Situlah isu. Halal dah halal lah. Tapi tayyib tak tayyib. Sikit saya sebut sensitivity je ni. Cuma yang ni orang putih punya sensitivity. Kita punya sensitivity mungkin tak sampai tahap tu. Apa dia? Uncang teh tu. Kita dulu dia ingat kertas kan. Kertas gagah agaklah palpa kayu kan. Sebenarnya bukan kertas, dia plastik ni. Dia ada unsur plastik. Unsur plastik ni orang putih ni. Kita when we make a cup of tea, it's mean we are kita kan pancur kata dia, we make a cup of plastic. Ni hot water dengan plastik. Dia sebutlah ni bahan dia plastik. Polimer tak polimer apa dia sebutlah. Tindak balas macam ni. Kita makan macam ni ada keracunan macam ni, sebab penyakit kanser apa-apa. Oh, sampai dia orang petikai hak tu sampai syarikat-syarikat teh di negeri orang putih tu sampai bungkus. Pasal dia berjaya buktikan bahawasanya memang dia menggunakan unsur-unsur plastik untuk buat uncang teh. Memang tak ada habuk, tapi plastik. Do you kata really nak minum kan? Kamu sanggup ke minum teh yang apa sebenarnya air teh lah, tapi dia kamu rendam dengan benda plastik? Nak minum kata dia. Oh, surely not. Itu is better for me drink a tea. Tak payah biar apa minum ada habuk, tapi kita tapis dengan mulut kita. Lagi bagus kata dia. Daripada kita minum yang rendam ni nampak bersih, tak ada habuk, tapi dia adalah daripada unsur plastik. Tutup. Syarikat-syarikat teh tu. Pasal orang boykot. Pasal apa? Cuma sensitif mereka plastik. Kita syarak sensitif kita najis. Najis. Kadang-kadang tak najis pun kita kemana tengkok kita boykot tak boleh. Ni telur ada basuhnya, ni telur tak ada basuhnya. Kita bercakap buat telur tu kan. Ini telur roti canai telur basuhnya. Ada orang buat lawak tu tak ada telur basuh apa tu. Maksudnya kalau bubera kata najis apa tengok. Silap orang tak beli roti telur. Ada hukum kita dah sebut tu masalah telur tu. Tapi nak sebut kita punya sensitivity kat najis lah. Itu yang bila kedai mamak pun bila bongkar kedai mamak, umumnya bukan mamak. Umumnya clean. Hindu. Tak ada orang pakai songkok apa-apa. Mengucap pun tak kerti. Maksudnya memang untuk nak ambil market aja. Nak ambil market sebagai masalah tulis bismillah besar-besar. Buah nama orang Islam lah. Sahul lah apalah kan. Nama popular lah tu. Salim lah. Kepala ikan lah. Highlight. Tengok pekerja. Tengok rupiah. Tengok badan ada tatu. Macamnya. Orang Islam ada tatu. Kod dia dulu kafir mau taubat jadi Islam. Tengok terus ada subang. Tapi kedai makan Salim kepala ikan. Contohlah. Dah pakai nama orang ni payah pula. Contoh. Bagi contoh. Bagi salam. Assalamualaikum. Diam. Tambah pula mengucap. You take syahadah. Please say syahadah. Bolo. Syahadah. Bolo. Urdu bolte. Sebut. Ya. Ini tak boleh dia buat. Tak tahu. Fatihah untuk kerti baca. Muslim. Kalau semak tu memang telah dibongkar. Rupanya. Lama dah makan masakan tu. Pergi dapur pula tengok. Rupanya pakai sari lah. Dia masak rupanya. Tandil. Kat luar tengok. Macam Muslim. Gambar wali, gambar awliya, tokoh ulama Nusantara. Bismillah. Makanlah dengan apa? Dengan nama Allah. Tulis. Allahumma barik lana. Tulis besar-besar tu. Rupanya nak market je. Saya nak sebut apa? Sensitivity dengan najis. Roti canai bancuh dengan kaki. Goreng balik atas lantai yang sodok bungkus. Kita tengok kebang tengkok nak makan. Kadang bukan najis pun. Itu kembang. Macam mana tak hijab oleh maaf umum baluah. Saya nak suruh cara mi'yar. Mi'yar akli. Mi'yar fikri. Kita mizan fikir. Macam mana kita timbang?
Walaisal ambaru rausan khilafan liman zamahu bal huwa nabatun fil bahri. Sikit berhabis tu, kata dia, tidaklah ambar ni rausan. Ambar bukan tai. Ambar bukan tai. Apa dia ambar ni? Ambar wangian yang macam sabun tu kan. Ambar tak tahu pergi beli. Kalau nak beli nanti saya beli, saya jual lah. Ambar kena tengok, nak beli, beli saya. Mau saya bagi. Kedekut nak apa. Ambar lah. Ada warna kuning, warna putih. Bau. Ambar lah. Bau nak cerita kau ni. Tapi bau atau bau. Ambar bukan tai. Khilafan liman za'mahu. Menyalahi bagi orang yang menyangka akan dia. Ada orang kata ambar ni tai. Najis. Ambar tak boleh pakai semayang. Pula. Jadi ambar kita cerita ni, ambar tu lah ketul. Memang nak pakai kat baju dia kena gosok. Macam sabun. Bahkan dia kata dia huwa nabatun bil bahri. Dia adalah nabatun bil bahri. Dia adalah sejenis tumbuhan yang ada di laut. Laut. Kalau minyak wangi tu nama dia amber. Itu lain. Minyak ambar betul. Ambar lah. Tu kata rupa je sabun. Dia nabatun bil bahri. Situ dulu. Apa Messi? Ada soal? Oh. Siput babi Zat. Dia punya lendiran. Digunakan untuk Kosmetik. kosmetik. Lepas tu perubatan luka kan. Cepat sembuh. Pakai lendir daripada siput babi. Isu dia kalau nak faham fik situ, air lendir pada siput babi tu apa benda? Situ air kencing dia ke? Tarik dia ke? Bukan. Kalau ibarat macam kita ni, dia ibarat macam peluh dia. Dan lendir tu ialah ibarat macam peluh dia, yang dia satu medium untuk dia berjalan. Masa dia berjalan tu, dia perlu lendir tu. Lendiran tu akan keluar pada badan dia untuk pergerakan dia. Maksudnya untuk dia bergerak, lendir tu akan keluar pada badan dia. Dia bergerak. Lendir tu lah dia ambil kan. Kalau lendir tu siput babi, dia ambil siput babi tu, dia perah apa siput babi, buah bahasa gitulah, bodoh-bodoh macam istilah kan. Ambil lendir pada siput babi, perah macam tu, yang tu memang najis lah. Tapi yang ni bukan lendir dia ambil proses tu. Dia memang katalah dia bela siput babi. Jadi siput babi ni akan jalan apa. Jadi kesan-kesan daripada siput babi yang dia akan dikutip, dikumpul untuk dijadikan kosmetik ataupun bahan ubatan. Faham lendir tu dia bukan najis. Dia macam peluh. Ada pak nanti kita jumpa nanti disebut masalah apa istilah ni? Zabat. Zabat tu najis tak najis? Zabat ni ambil pada peluh musang. Ada yang disebut nantilah zabat. Nak sebut apa ni? Kulit ular. Kulit ular. Kulit ular najis. Bangkai. Dia macam kekatu apa. Allah. Zabat tu. Jadi zabat ni apa? Zabat ni wangian yang ambil daripada dia adalah peluh musang. Macam mana cara ambil tak tahu proses Tapi mungkin musang tu, pasal dia ada, kan musang tu panggil musang pandan apa. Memang wangi musang tu. Itu antara zabat yang bahas. Yang ke depan jumpa nanti insyaAllah. Jadi ambil mana zabat ni? Zabat ni dia ialah ambil pada kata peluh musang. Ambil proses mungkin macam ni lah. Air dan baldi. Ambil musang tu, rendam dia. Dalam berapa minit ke berapa jam macam tu. Buat apa? Nak bagi peluh ni bercampur dengan air tu. Nanti dikeluarkan musang ni. Lepas tu, air yang bercampur dengan peluh ni, yang ni lah dia ambil untuk dikeringkan dengan proses kimia macam yang dia buat untuk pasal itu dia jalan nak ambil peluh musang ni. Jadi peluh musang bukan najis. Cuma, bila dia rendam musang tu, ada tak bulu musang yang tercabut? Musang kau boleh makan. Dia termasuk dalam benda yang binatang tak boleh makan, bulu yang tercabut pada dia ialah najis. Jadi kalau rendam tu ada bulu tercabut, dia akan menajiskan air. Pasal kita masuk dengan sengaja. Lepas tu benda yang tercabut pada dia hukum bangkai. Jadi bangkai lah. Masalah situ lah. Masalah teknik nak ambil zabat tu macam mana. Jadi zabatnya lah. Macam mana pun atas kata zabat ni, kalau ikut dia bukan najis, dia peluh. Dia peluh. Yang tu yang
asal suci. Ghalib mesti celup ada bulu dia yang tertanggal. Katalah gitu kan. Kalau memang musang ni tak tertanggal, dia tak semudah macam warna kucing tertanggal bulu. Tak, bulu musang yang payah nak tanggal. Katalah gitu. Jadi sahabat tak ada masalah. Kalau katalah ghalibnya tanggal bulu. Ghalibnya tanggal bulu. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia bukan najis, dia muntah najis. Jadi kalau kita sebut babi ni, lendir dia tu bukan najis. Tapi bila dia berlendir, dia berjalan, bersama dengan tu ada tahi. Yang proses tu pula siapa? Bukan orang Islam. Dia bela banyak-banyak. Nanti laluan tu semua dekat kat cermin ke apa ke. Dia ambil siput babi. Dia kutip. Antara hasil kutipan tu adalah lendir tu bersama dengan tahi dia. Lepas tu macam mana? Dia akan proses tapis, gunakan ketalik emas ke apa ke. Itu kan? Dia akan, najis tu dia akan yang akan ambil lendir je. Katalah gitu. Jadi proses dia macam mana? Lendir tu tak suci. Suci. Tapi, pasal lendir tu hukum peluh. Dia tak najis. Tapi bersama dengan tu ada najis lah, ada apa tahi dia. Ghalibnya najis. Nisbah nak pakai atas nama asal hukum najis. Kalau dia muntah najis, najis. Kalau asal suci, ghalib, menang asal. Macam tu. Katalah dia muntah najis sekalipun. Apa tujuan guna untuk sapu tangan tu? Untuk cepat sembuh kulit. Dia najis, harus, itu kita belajar bab kencing unta apa? Harus berubat dengan najis. Selama-lama tak ada benda suci yang macam benda najis itu. Cuma nak sembahyang kena basuh. Itulah hukum akam sekali lalu. Berkaitan dengan siput babi tu, ambil dia. Itu siput babi. Kita yang antara orang sebut juga dasarnya tu nak sebut gini. Sardin. Sardin lah yang produk negara luar, Korea, China apa. Pasal antara yang mereka sebut kandungan sardin ni apa? Cacing. Buat apa cacing ni? Dia pasal dia nak supaya makanan tu ada sumber protein yang tinggi. Jadi antara sumber protein ni, apa dia? Asid amino yang ada dalam badan cacing. Dia orang dah buat kajian dah. Cacing ni, badan itu kan berair dalam dia. Yang tu lah, yang tu adalah asid amino. Asid amino ni istilah sains protein lah kan. Jadi untuk menambahkan khasiat pemakanan dalam sardin tu, bela cacing, lepas tu ambil air yang dalam cacing ni, untuk ditambahkan dalam sardin kuah sos tomato apa untuk meninggikan nutrition facts itu, protein dia nanti akan tinggi. Bila dibuat uji kaji dalam amal, bila campuran ni, protein dia tinggi. Satu dia orang bubuh cacing tanah, bukan bubuh cacing tanah sekor-sekor tu lah. Dia dah ambil ekstrak dia lah, bubuh untuk supaya nutrient facts dia SOP pemakanan antarabangsa. Dia orang tak apa cacing tanah. Cuma cacing tanah dia bukan lendir. Cacing tanah tu kena cacing tanah tu dia ambil badan dalam cacing tanah tu lah. Kalau siput tadi ambil lendir. Yang tu lah. Betul kan? Jadi yang tu akam yang sekali lalu yang nak tahu kat luar. Waktu dengan hukum syarak kita nak timbang macam mana. Ada hukum asal dengan ghalib. Itu saya sebut hukum asal ghalib ni benda penting. Waktu kalau kata kita ambil pula nak pakai benda tu apa? Kalau bukan makan minum memang masalah najis. Tapi kalau guna untuk perubatan, kalau untuk ubat, sah berubat dengan najis selama-lama tak ada benda suci yang menyamai dengan khasiat yang ada pada najis itu untuk proses kesembuhan. Kita sebut darah itu sebagai contoh, misal untuk mudah faham. Dia asal nak sebut tangka cacing tu. Cacing tu tak boleh. Cacing tak boleh. Antara yang lebih kurang orang tanya juga masalah ni, pasal dia masalah lendir. Cacing tu memang dalam badan dia sendiri. Ambil cacing. Burung walit tu. Burung walit tu memang tak boleh makan. Tapi, dia buat sarang. Sarang tu ada, buat pada air liur dia. Slivia dia. Daripada air liur dia. Air liur tak ada masalah, tak najis. Air liur yang najis ni, air liur anjing babi. Pasal zat dia najis, air liur dia najis. Jadi, siput babi dia, lendir dia tu hukum peluh, hukum air liur. Nisbah luati tu satu hal. Tapi dia kata untuk perubatan. Cuma sarang burung ni, air liur dia tak apa. Tapi bila dia buat dengan air liur, bersama dengan sarang ni tu ada bulu dia.
Bulu halus dia tu. Bila melekat, kena buang. Pasal bulu daripada binatang tak boleh makan, adalah najis. Jadi kena buang bulu tu. Memang ambil upah bulu, buang bulu tu mahal. Saya memang tahu tentang sarang burung walit tu. Ada orang bela nak jual tu satu hal. Tapi boleh makan ke? Air liur burung boleh makan, tak ada masalah. Cuma bulu tu. Jadi asalnya, asal suci. Ghalibnya mutanajis. Macam mana asal dengan ghalib? Mana asal? Nak minum sila. Lama pula untuk berubat. Ada panas dalam badan ke tak boleh sembuh, melainkan minum sarang burung ke. Minum. Zuhir, suci. Zuhir, suci. Nak elak, buat sarang burung walit sendiri. Ambil sarang sendiri. Buang bulu. Masak sendiri. Buat burung walit sendiri. Tak ada, pergi cari ubat lain. Nak sebut hukum tu. Satu, jangan buat budak-budak. Itulah. Nak kata, nak bagi mutlak haram ni dah juga. Dia ada. Tu lah, tak, mizan syar'i tu kena timbang. Itu sekali lalu. Dah sebut tu dia berjangkit. Satu. Tapi prinsip asal yang menyebabkan hukum tu diberi, apa dia tu kena faham. Orang tanya juga, ke depan ada satu lagi. Selalu orang tanya, sarang labah-labah najis tak? Sarang labah-labah tu taik dia ke? Dia disebut nasjul ankabut. Memang sebut nanti ke depan. Taik dia. Sayap dia. Kan? Juzuk dia ke? Dia juzuk dia ke? Pudalat dia. Tapi bukan raus. Bukan merak. Sarang dia bukan merak. Untuk apa? Dia pudalat dia. Dia macam seolah-olah mantabat peluh. Ada yang keluar kot abdomen, ada yang keluar kot mulut. Memang telah dikaji tu. Lepas tu kalau ada yang pula dia keluar kot abdomen, dia boleh ambil balik. Dia ambil balik dengan mulut. Memang labah-labah macam tu perangai dia. Dia nak pergi mana-mana, dia tengok angin. Nak pergi kat situ, dia tengok angin. Angin tiup situ, dia akan lepas dia punya sarang. Sarang dia dekat situ, dia memang power melekat dia kuat. Dia lekat sini, dia akan pergi sana. Macam mana teknik dia putus kat sini, saya putus, dia ambil balik. Dia boleh simpan saja, dia keluar balik sana. Memang dia bukan najis. Walau ada pendapat ulama najis tu, dalam pertemuan kuat sebut, Najul Ankabut, dia bukan juzuk haiwan. Dia pudalat. Bukan najis. Dia macam peluh. Jadi zabat ada pun, itulah. Jadi, sepatutnya saya seronok tu, dia best. Kita memang ada persiasan, tapi bila dia tolong bahas, dia tolong cerita, abang ngaji pula. Ngaji Ustaz Wasim. Ada benda-benda asas dia cerita lah. Ada benda, kita lah pula kena explore sendiri kan. Tengok, oh macam ni. Bila kita dah faham tu, mizan syar'i tu ada kat kita. Kita boleh timbang. Itulah sikit. Ada lagi soal? Orang tak ada tu, dia tangguh lah juga. Wa mazi, sambung itu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala